Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat berhujung minggu kita ucapkan kepada anda semua penonton-penonton Hello Doktor. Alhamdulillah, saya Anim Izzati bersama dengan anda untuk 19 Jun 2022. Tadi anda dapat saksikan apa yang bakal kita bawakan kepada anda semua iaitu OCD ataupun kecelaruan obsesif kompulsif. Rakyat Malaysia, sebelum itu mungkin di kesempatan ini kami di Hello Doktor ingin mengucapkan salam takziah kepada kehilangan butir-butir permata dalam industri seni kita. Kalau kita saksikan pada hari Selasa jam 2.19 petang, kita telah pun kehilangan Allahyarham pelawak legenda kita, arwah Hamid Gurkha, yang telah pun menghembuskan nafas terakhir pada hari Selasa 2.19 petang. Dan semalam, sekali lagi, kita digemparkan dengan pemergian seorang bintang yang sangat dekat dengan kita, Allahyarhamah Adibah Noor, yang telah pun menghembuskan nafas terakhir pada jam 7.45 malam. Pastinya kehilangan ini dirasai setiap daripada kita yang sentiasa melihat mereka, yang sentiasa dihiburkan oleh arwah-arwah ini. Dan di kesempatan ini juga mungkin kita boleh sedekahkan Al-Fatihah kepada arwahnya dan salam takziah kita ucapkan kepada seluruh ahli keluarga. Okey, itu dia yang sempat kita kongsikan bersama dengan anda semua dan kita harapkan ini merupakan satu berita yang pastinya diiringi dengan setiap doa, sentiasa dicucuri rahmat untuk roh sekalian, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Okey, kita teruskan perbincangan kita pada hari ini dalam Hello Doktor dan pastinya ini adalah antara topik yang cukup dekat dengan kita. Kadang-kadang kita sampai rasa was-was sama ada ini merupakan penyakit ataupun hanyalah satu tindakan was-was yang dilakukan oleh setiap individu ataupun sesetengah individu, kecelaruan obsesif kompulsif ataupun OCD yang mana kita bincangkan hari ini. Adakah ianya penyakit? Adakah ianya melibatkan mental issue ataupun kesihatan mental kita? Jadi semua yang ingin kita perhalusi satu persatu, anda boleh titipkan soalan juga di ruangan komen Facebook kami. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk ikuti kami di Hello Doktor TV3 dan kalau ada kesempatan kita akan buka talian 0377261603 seperti mana yang anda dapat saksikan di kaca TV. Okey, jangan lupa kita ada perkara untuk dibincangkan pada hari ini, OCD. Ataupun sebelum tu kita nak saksikan apa sebenarnya rakyat Malaysia fikirkan tentang OCD ni. Nak tahu? Jom sama-sama kita saksikan. OCD. Kalau OCD ni lebih kepada macam perfection dia sikit lah. Dia dalam penyakit, tak tahu penyakit kot. Apa yang saya faham tentang OCD ni, orang yang ada OCD ni dia macam lebih kurang macam perfectionist. Dia akan make sure macam colour tu ikut susunan. Kalau dia susun something, dia akan make sure sampai dia puas hati dan dia rasa benda tu kemas. OCD dia macam satu penyakit. Dia macam satu penyakit. Bagi Fira, dia macam kena-kena dengan mental juga. Sebab so benda kau nak kena macam nak kena dalam apa yang orang cakap macam apa yang dia tak boleh nampak benda tu macam sepa ke apa, dia nak juga benda tu tersusun. OCD ni someone yang perfectionist, yang dia pantang kalau benda tu, contoh macam dua tu tak sekata, dia pantang dia nak kena sekatakan benda tu. OCD tu dia ada obses lah with cleaning. Okey, itu dia macam-macam pendapat daripada kita yang sempat kita bertanyakan tentang apakah itu OCD. Ada yang kata obses, ada yang kata was-was, ada yang masih lagi katakan kurang keyakinan melihat kepada apa yang dilakukan itu mereka rasakan nak melakukan lagi. Mereka rasakan ianya tidak sempurna. Adakah betul ataupun ianya satu penyakit? Adakah ianya akan mengganggu gugat kehidupan kita seharian? Itu yang bakal kita perhalusi satu persatu bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, lama kita tak bawakan individu ini bersama dengan anda. Selalu dulu kita bawakan bersama dengan individu ini, banyaklah topik yang kita pernah kupaskan. Hari ini kita bawakan untuk bercerita tentang OCD. Di sebelah saya Syazima Mashhud Shah, ataupun senang lebih dikenali Syazima lah. Ya? Okey, Syazima bersama dengan saya merupakan pakar psikologi yang bakal berkongsi dengan kita. Pastinya ini adalah antara topik ataupun isu yang sering kali Syazima kongsikan di ruangan media sosial dan sebagainya, kan? Kali ini kita bawakan topik OCD ini kerana masih lagi ada yang keliru sama ada ianya penyakit ataupun ianya sebenarnya adalah satu tindakan yang was-was sahaja, normal. Semua orang ada tindakan itu ataupun perasaan itu. Silakan Syazima.
Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana menjemput saya hari ini. Okey, so OCD kan, betul, kita memang ramai yang nak tahu apa tu OCD. Dan saya akan bagi tahu secara simple macam mana nak tahu apa tu OCD. Okay. Ia adalah sejenis masalah kesihatan mental di mana seseorang itu ada masalah pemikiran obsesif ataupun dia ada tingkah laku kompulsif yang akan mengganggu fungsi kehidupan harian dia. So bila saya cakap fungsi kehidupan harian, maksudnya dia mungkin ada masalah nak pergi kerja sebab dia ada obsession dengan compulsion dia. Ataupun dia ada masalah nak mandi pun susah. Nak makan minum pun dia ada masalah sebab dia terlalu banyak berfikir tentang masalah kesihatan ni. Ada setengah orang melihat kepada keadaan ini satu kebaikan kan. Kadang-kadang orang OCD ni dia tengok sentiasa kemas, sentiasa punctual, sentiasa nampak organised dan sebagainya. Tapi bila melihat dari sudut kesihatan pula, apabila Syazima kongsikan, ianya perlu didiagnose, perlu diperhalusi. Mungkin takut mengganggu kehidupan mereka. Contohnya mungkin kita tak tahu apa punca seseorang itu mengalami OCD. Selalunya kebarangkalian yang boleh berlaku, apakah punca-punca yang memberikan mereka ada dalam tindakan itu? Okey, setakat ni penyelidikan ataupun research di Malaysia ataupun di mana-mana pun kita masih tak tahu apa punca kenapa seseorang itu akan ada OCD. Tetapi apa yang kita boleh bincangkan adalah faktor risiko kenapa seseorang tu boleh dapat OCD. Mungkin faktor risiko yang kita kena bincangkan. Okey, faktor risiko seperti yang dimaksudkan? So, faktor risiko tu bermaksud kalau you ada faktor risiko tu, kebarangkalian you untuk mendapat OCD itu adalah lagi tinggi. So maksudnya dari segi genetik, mungkin dalam ahli keluarga ataupun kaum keluarga yang mungkin ada masalah kesihatan mental yang lain seperti anxiety ke, ada dia pun ada OCD ke. So kebarangkaliannya untuk dia dapat OCD adalah lagi tinggi daripada individu lain. Okey, adakah itu disebabkan nature? Sebab mereka dah tengok macam mana mak ayah, contohnya mak yang OCD yang lakukan setiap perkara sangat organised dan itu diikuti oleh anaknya. Boleh, kita boleh cakap boleh macam tu juga ataupun dari segi dia punya genetik makeup pun dah ada dia punya trait tu kat dalam dia punya genetics lah. Tetapi dari segi pembelajaran pun ataupun kita punya culture pun, kita punya budaya pun mungkin kita ikut ataupun terbelajar benda-benda macam ni, kena kemas, kena jaga kebersihan ataupun kena buat benda macam ni teratur. So mungkin dia akan belajar. Okey. Satu benda yang baru saya belajar juga sebab kadang-kadang kita pelikkan kenapa mak dia ada OCD dan anak pun tak semua, tapi ada salah seorang anak yang mengikut perkara itu. Okey, kita nak raikan satu soalan dari kita punya Facebook, dari Hamdan Arsyad. Jom sama-sama kita bacakan. Saudara saya akan mop lantai banyak kali walaupun dah bersih. Kalau tak, dia akan rasa rimas, tak tenang dan rasa lantai tu masih lagi kotor. Baju kotor dalam bako laundry pun dia akan lipat elok-elok sebab katanya tak nak baju jadi busuk. Adakah ini tanda-tanda OCD? Sebab kita nampak macam mop lantai biasa, lipat baju biasa. Tapi kalau dah berkali-kali ni kan, dia rasa macam tak bersih je. Adakah itu antara tanda-tanda OCD? Okey. Ni macam mana nak bezakan antara yang dia perfectionist ataupun dia OCD adalah kita kena tengok kalau benda tu akan mengganggu dia punya kehidupan harian ke tak. So kalau dia buat benda ni sekali sahaja ataupun dia memang jenis yang suka mengemas dan suka tempat bersih, kita tak boleh nak cakap terus dia ada OCD. Dia hanya menjadi OCD apabila seseorang tu you boleh nampak yang dia kena berulang-ulang kali buat benda yang sama. Maksudnya kalau dah mop lantai sekali ke 2 kali ke, dia tak boleh. Dia kena buat 5 ke 6 kali. Ataupun 6 kali pun tak puas hati. Kena buat sampai dia puas hati, baru dia rasa, okey, saya okey. Kalau dia sampai dia punya tahap keseriusan sampai macam tu, baru kita boleh cakap ada kemungkinan besar yang dia mungkin ada OCD. Itu dia penerangan daripada Syazima. Kadang-kadang kita susah nak bezakan betul orang ni pembersih ke, orang ni very particular ataupun orang ni sebenarnya OCD. Banyak lagi perbincangan kita dalam Hello Doktor. Kita nak kupas tentang OCD. Teruskan bersama dengan kami dalam Hello Doktor.
Hello doktor, kembali kepada anda semua bersama dengan pakar psikologi kita Syazima yang akan mengupas sedikit sebanyak persoalan. Kalau tadi kita dah raikan soalan daripada rakan Facebook kami, terima kasih banyak-banyak. Kita nampak ramai lagi yang memberikan respon. Kita akan perhalusi satu persatu insya-Allah. Kali ini kita nak tahu, katanya OCD ni dia ada jenis-jenis yang berbeza kan. Ada OCD yang mungkin pattern dan sebagainya. Kita nak dengarkan daripada pakar psikologi kita. Betul ke jenis-jenis OCD ni dia meliputi perbezaan yang tertentu? Okey, so Anim dia macam ni. Kita memang ada satu kategori OCD yang besar, tetapi kat dalam OCD ni ada jenis-jenis di mana mungkin ada yang washes. Kita panggil washes tu yang suka takut akan pencemaran dan kotoran ataupun kuman. So dia akan cuba cuci tangan dia atau cuci lap-lap. Paranoid? Yes. Dia takutlah dengan pencemaran, kotoran, kuman. Dalam pemikiran dia, walaupun nampak surface ni macam dia macam bersih, tetapi untuk dia, dia rasa benda tu tak bersih. So mungkin dia akan buat lap-lap ataupun cuci tangan dia sebab dia tak boleh nampak kuman, tapi dia rasa ada kuman. Tu satu jenis. Yang satu lagi adalah checkers. Orang yang suka menyimak. Dia akan menyimak kalau dia takut akan mungkin dia ada orang akan masuk rumah dia. So dia akan kunci pintu. Banyak-banyak kali dia akan check. Buka pintu, tutup pintu. Buka pintu, tutup pintu. Ataupun dia akan check kalau dia dah tutup suis lampu. Dia akan tutup kalau dia akan check kalau dia dah tutup oven. Sebab dia takut akan berlaku kemalangan ataupun di mana rumah terbakar. So dalam pemikiran dia, dia obses sangat dengan pemikiran yang mungkin kalau saya tak buat benda tu, ada orang akan tercedera ataupun saya akan tercedera, ada masalah yang akan berlaku. So yang tu yang kedua. So kita ada juga yang kita tak nampak sangat lah. Yang kita tak nampak sangat tu adalah kita panggil sinners and doubters dalam bahasa Inggeris. So mereka ni, dia orang takut dengan mungkin dari segi filosofi ataupun daripada agama Islam ataupun dia takut dia akan terfikir benda bukan-bukan. Benda bukan-bukan ni mungkin dari segi orang yang sangat dia takut sangat terfikir tentang benda-benda berseksual. So dia takut sangat dalam pemikiran dia kalau dia fikir benda yang tu dia berdosa. So benda OCD macam ni. Yelah, OCD macam ni memang kita tak boleh nampak. Sebab it's in the mind. Kan, macam dia tak boleh nak explain pun. Dia tak boleh nak fikir. Yes, and I think itu lagi susah kot untuk kita diagnose. Memang susah. Kecuali kalau mereka datang berjumpa dengan kita dan bercakap yang dia memang tak boleh nak keluarkan pemikiran tu. Ataupun nak hilangkan pemikiran tu memang susah. So ataupun ada yang takut sangat yang dia akan mencederakan orang lain di mana mungkin dia akan tengok ada pisau. Dia terfikir perbuatan agresif yang dia akan terambil dia punya pisau dan akan tikam orang. Walaupun benda tu sebenarnya kita tak nampak it's a threat, tapi mereka boleh mereka rasa yang mereka kalau ada pisau kat mana-mana mungkin dia akan ambil tu dan dia akan tikam orang. Ada possibility dia akan buat benda tu? Dalam kita boleh cakap no lah, tak boleh lah. Memang tapi dalam pemikiran dia fikir dia boleh buat benda tu. So dia akan cuba cari evidence di mana dia bukan macam orang macam tu. Okey, katanya kalau kita nak lebih dekat dengan kita kan ada yang obses tentang warna. Kalau boleh hanger dekat dalam wardrobe tu semua nak warna putih je. Tak boleh nak warna lain. Warna lain tu dia rasa macam sakit je mata tengok kan. Sekarang ni adalah menjadi satu trend mereka nak organise semua benda. Termasuklah di dapur, termasuklah di kan. Kalau kita perasan itu, ya kat TikTok ada kan. Ramai yang akan organisekan rumah mereka. Kadang-kadang tak nampak pun satu mainan anak dekat lantai rumah. Jadi kita tak tahu sama ada itu adalah OCD ataupun itu adalah bagaimana? Okey, itu adalah salah satu jenis OCD. Bolehlah cakap yang jenis OCD tapi tak tahulah kalau mereka ada OCD ke tak. Tetapi itu adalah OCD dari segi dia orang terlalu terfikir tentang simetri ataupun aturan ataupun menghitung ataupun nak counting. So kita boleh cakaplah so dia orang obses sangat dengan nak buat semua dalam tempat yang sama. Kalau dia macam sikit pun tergerak pun dia orang tak boleh tahan. Betul. So itu pun salah satu jenis OCD. Dan yang terakhir adalah hoarding. Hoarding dia dalam kategori lain lagi boleh cakap. Hoarding tu orang yang suka menyimpan barang yang dia tak perlukan lagi.
Oh. Pernah dengar tak? Pernah tengok tak? Kalau Ada pergi rumah orang- mak saya dia banyak. Bekas-bekas plastik Itu dia memang suka simpan barang lama. Tapi ini adalah macam sukar untuk dibezakan. Adalah itu sifat orang lama, orang-orang tua kita, ataupun ini adalah OCD Yelah, kan? tapi yang OCD tu dia akan rasa resah kalau dia buang barang tersebut. akan rasa bersalah, macam buang. Dia akan rasa resah, anxiety dia tak boleh. Kalau kita pergi order food panda ke apa ke, kita makan, kita akan buang dia punya bekas kan. Orang-orang macam ni dia orang tak akan. Sayang nak buang, tu pun tak boleh. simpan. Okey. Hari ini kita belajar banyak sangat tentang jenis-jenis OCD. Adakah jenis-jenis ini akan didiagnos dengan cara yang berbeza, Syazima? Okey, kita memang ada satu cara saja nak diagnose seseorang kalau dia ada OCD ke tak. So selalunya kalau berjumpa dengan pakar, apa yang berlaku adalah kita akan bawa masuk dan dia akan ceritakan apa masalah mereka dulu. Lepas tu kita akan buat interview yang terperinci tentang dia punya history daripada kecil sampai besar, macam mana ada ke simptom-simptom tu masa kecil ke tak. Dan kita akan tengok apa yang sedang dihadapi sekarang sampai bila-bila lah kat tempat kerja, kat rumah. So kita akan buat interview dulu. Selepas interview, kami akan membuat penilaian psikologi. Okey, kita akan continue dengan apa proses yang seterusnya dalam proses diagnose patient ataupun pesakit-pesakit OCD ni. Sebelum tu, Syazima, kita nak dengarkan ada seorang selebriti yang nak bertanya. Jom sama-sama kita dengarkan soalan dari selebriti ini. Hello doktor, Naim nak tanya, macam mana kita nak berdepan dengan mereka yang mengidap OCD? Okey, Naim Daniel tanya macam mana nak berhadapan dengan pesakit OCD. Agaknya mungkin adalah dalam kalangan kawan-kawan Naim ataupun kita sendiri kan kadang-kadang kat rumah tu berhadapan dengan kakak ke abang ke yang ada OCD ni. Apa tindakan yang terbaik? Macam mana kita nak react terhadap keadaan itu? Okey, kalau saya akan tengoklah serius ke tak dia punya OCD ni. Kalau itu adalah salah satu dia punya personality, kita tak boleh nak cakap ini buat salah. Tetapi kalau nampak yang kalau dia keterlaluan, di mana nampak kalau you nampak macam saya cakap tadi, you mop lantai tu berulang kali sampai 10 kali pun tak siap, kita boleh tegur mereka dan cakaplah dengan mereka dan mungkin you kena berjumpa dengan doktor. Sebab kadang-kadang orang yang ada menghidapi OCD ni, diorang tak sedah yang mereka ada masalah. Kebanyakan orang yang OCD tak akan mengaku diri dia OCD. Betul. Kita je yang nampak kan, dan kita rasakan sebab kita punya objektif adalah bukan untuk hanyalah tegur, tapi kita nak bantu mereka supaya mereka dapat cure kan keadaan ini in a way kan, insya-Allah. Jadi selalunya kita fahami satu persatu soalan yang kita cuba untuk rungkaikan ini. Pastinya setiap daripada kita mempunyai pandangan yang berbeza, betul tak Syazima? Jom kita saksikan pula ada satu lagi soalan dari rakan kita di Facebook, Lia Rickelbert. Nama dia. Okey, adakah OCD ini mempunyai peringkat tersendiri kerana saya mengalami sekarang dan makin lama makin kerap rasa macam rumah tak bersih. Malah di office, adakah ianya akan menjadi lebih teruk jika tidak dibendung? Kalau kat rumah sendiri, Syazima, kita okey lagi buat banyak kali. Tapi kalau dekat office tu kan, jadi kadang-kadang benda itu yang membuatkan mereka selalu berasa bercelaru mungkin. Adakah itu juga OCD? Ya, you boleh cakaplah kalau you dah rasa benda tu mengganggu you punya kerja dan you tak boleh nak fokus kat kerja dan selalu terfikir nak bersihkan tempat sekeliling ke, ataupun kalau you terfikir nak pergi tandas tapi tak nak pergi tandas sebab takut dengan kuman, takut dengan pencemaran, takut dengan banyak benda. Tu you boleh katakan yang memanglah mungkin ada kemungkinan besar that you kena pergi berjumpa dengan pakar dah. Sebab dia mengganggu fungsi kehidupan harian sudah. Kan aktiviti-aktiviti lain pun tak boleh buat dah. Adakah ini juga berpunca daripada dari kecil mereka dididik untuk menjadi sangat pembersih? Ada possibility tak? Ada juga possibility macam tu. Macam saya cakap, banyak faktor risiko. Bukan satu saja, tapi banyak juga. Kalau kita kumpulkan banyak benda macam tu, kalau dia terbelajar daripada dia punya ibu bapa yang ini cara ni, you kena ikut cara ni dan you tak boleh nak buat macam tu. You kena buat macam ni je. Dia mungkin akan rasa kalau dia buat macam tu, dia salah. Tapi tak ada melibatkan mereka pernah mengalami trauma?
Mungkin ada kemungkinan besar. So ada individu yang ada coping skills ataupun cara mengatasi masalah yang tak berapa betul, ataupun kalau Anim cakap tadi trauma, dia ada pernah kena bully, kena dera, dia punya kebarangkalian untuk mendapat OCD itu adalah lagi tinggi. Okey, nampak macam remeh mereka yang ada trauma dan sebagainya ni sebenarnya banyak perkara-perkara ataupun komplikasi lain yang mereka akan alami in future. Okey, kita nak raikan juga kali ini bukan soalan, kali ini individu ini secara maya di Facebook kami dia berkongsi pendapat dan juga pengalaman. Fatiha Tia, saya paling tak suka bila barang tak tersusun dan tulisan tak kemas. Boleh jadi stres, kadang habis buku koyak buat semula. Teruk juga ya. Teruk juga ya macam ni. Ini consider macam mana? Peringkat yang macam mana? Peringkat ni saya tak boleh nak cakap peringkat mana, tetapi kalau dalam semua kalau kita kena cakap kalau ni satu benda je yang dia buat macam tu, okeylah, masih okey. Tetapi kalau dalam semua benda dia buat macam ni, kena ulang balik ataupun sampai buku koyak ataupun benda lain rosak, maksudnya dia mungkin ada masalah OCD. Selain daripada mungkin harta benda sekeliling kita, fizikal yang rosak, tapi kita sedang merosakkan juga kesihatan mental kita. Macam bila stres, bila kita stres tu banyak benda yang kita rasakan tak bagus. Terlalu susah untuk kita ubah vibe tu. Selalunya mereka akan alami situasi stres itu yang didiagnose ataupun situasi mereka, yang kelakuan mereka yang didiagnose. Okey. Bila kita nak diagnose seseorang tu, memang kita akan tengok dia dari segi dia punya pemikiran. First, dia punya pemikiran macam mana. Sebab kadang-kadang kita buat sesuatu tu ada di sebalik nak buat benda tu ada dia punya punca ataupun kenapa kita nak buat benda macam tu. So kalau dia memang tak boleh nak bagi tahu kenapa dia nak buat benda macam tu, ada kemungkinan besar yang dia ada masalahnya. So dia ikut pemikiran saja, tak fikir secara rasional lagi. So kalau you nampak pemikiran obsesif yang bukan rasional lagi, so kita kena check lah dengan pakar. So kalau nak diagnose tu ada banyak benda yang kita kena lihat. Betul kan? Banyak list of question kan, apa yang perlu ditanya dan apa yang perlu dapatan-dapatan daripada patient. Tak boleh nak simply dengan apa yang anda tuliskan di Facebook kita akan terus diagnose anda mempunyai OCD. Tapi tak apa, kita masih lagi bersama dengan Shazima. Cuma kita nak rehat sekejap je. Kejap lagi kita akan kembali dengan pelbagai pengesan berkaitan dengan OCD. Hello Doktor, seketika nanti. OCD ataupun kecelaruan obsesif kompulsif merupakan topik kita pada hari ini. Ramai dalam kalangan kita yang mungkin belajar perkara baharu bersama dengan Shazima, pakar psikologi kita. Dan yang paling penting sekali untuk segmen kali ini kita nak tekankan tentang diagnosis. Bagaimana seseorang itu boleh mungkin self-diagnose di rumah sebelum mereka mengambil tindakan untuk berjumpa dengan pakar. Apa antara ciri-ciri yang perlu mereka ketahui sebelum mereka membuat keputusan untuk berjumpa dengan pakar? Alright. Ciri-ciri ataupun simptom yang selalu kita nampak kalau dia perlu pergi berjumpa dengan pakar adalah terlalu kerap membasuh dan mencuci tangan sampai tangan pun boleh luka ataupun lecet. Itu adalah salah satu daripadanya. Kita tak boleh nak keluar pun kena cek berapa kali. Dah kunci rumah ke ataupun dah tutup Swiss oven ke ataupun Swiss electric ke, semua kena cek banyak kali sampai you lewat ke pergi ke kerja ataupun tak boleh nak buat apa-apa selain you tak buat dan cek. Maksudnya you ada tingkah laku untuk nak kurangkan you punya anxiety tentang pemikiran tersebut. Mungkin tak ada rational behind it kan? Yes, tak ada rational behind it. So ataupun kalau you ada pemikiran obsesif tentang nak menghitung ataupun you ada kepercayaan karut, kalau saya tak buat benda ni 7 kali, mesti ada benda yang akan siap-siap pattern tu. Ya, pattern tu 7 kali. Semua benda kena buat 7 kali. Kalau 7 kali tak capai 7 kali, ada benda yang malang akan berlaku ataupun ada aksiden akan berlaku.
So benda-benda macam tu kita kena tengok. So yang ramai yang suka self-diagnose kan ni. Saya rasa. Itulah antara yang mungkin boleh memberi reaksi terhadap apa yang baru saja dijelaskan oleh doktor ni di media di Facebook kami, Said Albi. Saya penat jadi OCD katanya. Dah keluar rumah nak pergi kerja pun masih terfikir sama ada air dah tutup atau belum, rumah dah kunci ke belum, sampai masuk bilik untuk cek. Nak keluar rumah ambil masa. Inilah realitinya kan apa yang dialami oleh mereka. Dan pastinya ini bukan sukar. Kadang-kadang kita baca ni ngada-ngada lah. Ada setengah orang mungkin ada skeptikal ataupun stigma yang kau ni ngada-ngada je kan buat benda-benda macam ini. Bagaimana untuk menepis sebenarnya ini adalah something yang kita perlu perhalusi penyakit ataupun sakit ini. So macam ni Encik tadi yang cakap macam tu. Kalau dia dah pergi ke kerja dan dia boleh macam cakap okey saya dah tutup semua, dia boleh convince diri sendiri ataupun dia boleh cakap okey tak apa, saya balik nanti saya akan check, semua okey. Kalau dia okey macam tu, dia boleh rationalkan benda tu, okeylah. Tetapi kalau dia masih terfikir tentang benda tu, satu hari suntuk tak boleh nak tengok dia punya pemikiran tu, obsesif tu, dia boleh apa ke, then you kena pergi berjumpa dengan doktor. So pemikiran obsesif tu tak berhenti. So satu hari you duduk terfikir tentang benda tu. Itu yang sebenarnya dialami oleh mereka. So kalau satu hari you terfikir dan sampai you kena balik, mungkin 1 jam nak balik ke kerja ataupun nak gunakan, dan you akan balik dan you akan check balik beberapa kali, dan you kena balik ke tempat kerja, itu adalah satu masalah yang sangat besar. Okey, Syazima, antara pasien yang datang bertemu dengan Syazima dan mereka mengutarakan segala permasalahan berkaitan dengan OCD ni, apa yang paling teruk yang pernah you handle? Okey, saya pernah ada seorang pasien yang dia ada takut akan pencemaran, kuman ataupun kotoran. Okey. So dia pernah berjumpa dengan saya dan dia memang dalam tahap yang serius sangat. Tahap yang serius sangat di mana dia kalau masuk bilik air nak mandi, dia akan berada kat dalam bilik air mandi untuk 2 jam. 2 jam untuk mandi. So kalau nak pergi buang air besar ataupun buang air kecil, dia akan mesti kena mandi dulu sebelum keluar. Okey. So dia tak boleh nak, dan bila mandi tu pun ada ritual. So you kena basuh je satu bahagian badan tu 10 kali. Kalau tak buat 10 kali tak boleh nak lepas. So bila nak buat macam tu, dia terlupa, dia kena start balik. Mula balik untuk basuh. So dia macam tak boleh, dia stuck kat satu tempat di mana dia tak boleh nak bergerak dan keluar daripada bilik mandi kalau dia tak buat semua benda tu sempurna. Kalau tak perfect, tak boleh nak keluar daripada bilik mandi. Okey. So bila dia dah sampai macam tu, dia terfikir yang untuk saya check dengan dia, bila dah buat penilaian semua, saya dapat tahu yang sebenarnya dia takut yang kalau dia terkena najis dan najis ataupun kuman masih ada dekat dengan dia, yang kalau dia masih ada kuman, Allah tak akan terima dia punya solat sebab dia kotor. So dia punya pemikiran tu adalah balik kepada yang religious lah, Islam, beragama Islam. Dia fikir kalau saya ni tak ambil wuduk sempurna pun, kalau ada terkena najis, Allah tak akan terima solat saya. Okey, bila ada satu fakta yang mereka fahami, fakta itu yang berterusan sehingga kan macam apa yang dia tak buat tu dia akan mengganggu fahaman dia, mengganggu kehidupan dia dan sebagainya. Sukar untuk kita katakan yang sama ada individu ini menjalani pemulihan yang okey ke tak kan? Maknanya pasti banyak cara yang tertentu yang perlu diberi pendekatan oleh Syazima sendiri. Okey, ada seorang lagi individu di Facebook kami, Ziza. Katanya, saya sekarang tengah alami anxiety yang teruk. Pikiran saya selalu fikir bukan-bukan, selalu fikir saya ni ada sakit kronik. Sampaikan saya pergi hospital, semua normal. Sampai buat kerja rumah terganggu. Macam mana mau hilangkan perasaan macam ni? Adakah ini antara salah satu jenis OCD yang kita kongsikan sebentar tadi? Ini mungkin adalah anxiety disorder yang lain lah. Tapi adalah masalah kesihatan mental yang lain. So kita boleh cakap ini mungkin ada kemungkinan besar individu ini ada illness anxiety disorder.
di mana dia kerisauan takut. kan. Mungkin ada perkara simptom yang berlaku terus risau. Takut berlakunya sakit kronik dan sebagainya. Okey, kita dah jawab banyak juga. Terima kasih kepada anda yang beri respon kita di Facebook dan kita nak teruskan dengan berkongsi. Ada satu trivia. Kalau di Malaysia ni mungkin OCD baru-baru sahaja kita perkenalkan, kita war-warkan antara apa yang perlu anda fahami tentang OCD. Tapi di luar negara sebenarnya mereka dah didiagnos lama dan ini kita tunjukkan apa yang berlaku terhadap artis luar negara yang pernah alami OCD. Jom sama-sama kita saksikan. Golongan selebriti adalah figura yang sering menjadi perhatian orang ramai. Tetapi tanpa kita sedari, ada di antara mereka yang mengalami masalah kecelaruan obsesif kompulsif atau OCD. Tidak asing lagi, pelakon terkenal Megan Fox. Melalui temu bual di salah sebuah stesen televisyen di luar negara, OCD yang dialaminya adalah obses terhadap kebersihan sehinggakan dia berasa takut kepada kuman. Obsesinya menyebabkan dia tidak pernah menggunakan tandas awam ataupun makan menggunakan peralatan makanan dari restoran yang dikunjungi. Leonardo DiCaprio, seorang pelakon terkenal dengan filem Titanic pada tahun 1997. Menurutnya, tabiat membuat sesuatu perkara secara berulang dilakukan sejak kecil lagi. Dia akan mengulangi perbuatan itu sehingga keraguannya terhadap perkara tersebut hilang. Selain itu, dia turut memastikan hanya satu pintu sahaja digunakan dan pintu itu akan dilaluinya secara berulang. Manakala penyanyi Katy Perry pula mengalami OCD dengan obsesif terhadap penyusunan barang. Dia akan memastikan semua barang disusun mengikut abjad dan warna. Wanita ini juga sentiasa memastikan objek yang digantung disusun mengikut cara tertentu. OCD yang dialaminya menyebabkan dia tidak boleh melihat habuk walaupun sedikit kerana akan menyebabkan dia mengalami tekanan dalam diri. Meskipun mereka ini mengalami masalah psikologi, tetapi mereka antara figura yang sedia berkongsi pengalaman kepada orang ramai bagi memupuk kesedaran terhadap penyakit ini. Baik, kita kongsikan trivia artis luar negara seperti Leonardo DiCaprio, kita ada Megan Fox dan juga Katy Perry yang juga mengalami pelbagai simptom OCD yang berbeza yang seperti mana kita tunjukkan kepada anda dan objektifnya adalah untuk berkongsi tidak kata OCD ini akan menyekat segala kesungguhan ataupun kerjaya yang bakal anda raih di musim akan datang ataupun di masa hadapan, tapi apa yang paling penting adalah bagaimana untuk anda tahu kaedah rawatan yang terbaik untuk mengatasinya supaya ianya tidak berlarutan, tidak menjadi lebih serius daripada keadaan yang sepatutnya, keadaan yang sekarang ini. Okey, jadi kita nak membawakan kepada anda semua salah seorang yang juga penyakit OCD kronik, bagaimana sebenarnya beliau handle ataupun mengatasi situasi ini. Bersama dengan kami di studio, Khadijah Muhammad Amin yang di sana bunyi pula alam sekarang ni. Minta maaf lah ya. Okey, Khadijah, Assalamualaikum. Senyum je. Apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, okey. Minta maaf ya, kita punya introduction diganggu dengan alam saya. Okey, Khadijah, kita nak berkongsi dan membawakan kepada mereka di luar sana mengetahui apa sebenarnya perjalanan yang dialami oleh Khadijah. Kan, bila diagnose ada OCD? Saya diagnose tahun 2018. Bukan self-diagnose kan? Maknanya doktor? Bukan, yes. Memang doktor. Okay. Mungkin boleh ceritakan bagaimana perjalanan yang membuatkan Khadijah rasa macam okey, ini masanya untuk pergi ke berjumpa dengan pakar. Okey, terima kasih Anim. Terima kasih kerana menjemput saya. Sama. So, LCD symptom saya agak berbeza dan bermula daripada saya sekolah rendah lagi. Okey. Jadi saya akan buat banyak, saya akan buat setiap benda tu dengan pattern yang tertentu. Okey. Tapi orang tak nampak sangat sebab pattern tu saya seorang je tahu. Dia sangat kompleks. Kadang-kadang saya buat formula dan saya akan tulis macam-macam senarai. Buku nota saya penuh dengan senarai, phone saya pun note punya app penuh dengan senarai. Untuk kehidupan, maknanya formula untuk buat sesuatu dalam kehidupan harian kita lah, rutin. Yes. Okay. Apa-apa je, semua ada dia punya pattern dan aturan dia yang tertentu. Okey, contohnya untuk kita lebih fahami. Okey, contohnya macam kalau kita nak makan susah kan. Nak makan kat mana tak tahu kan. So saya ada list of
semua tempat makan yang saya pernah makan. Okey. Dan saya kena ikut aturan tu. Dan maknanya kalau nak pergi satu restoran ni, esoknya kena pergi restoran yang awak tulis juga? Betul. Wow, susah juga tu Lepas tu nak pakai baju pun kena, adalah sistem dia yang kalau saya nak explain nanti sampai habis rancangan ni pula. Betul lah Syazima. Ini passion ini macam mana? Apa antara kalau anda mungkin lepas dengarkan luahan daripada passion ini, apa yang anda rasa terbaik untuk dijelaskan keadaan ataupun situasi yang dialami oleh Khadijah? Saya rasa dia punya OCD sekarang ni bukan yang tipikal lah kita yang selalu kita boleh nampak ataupun yang kita tadi saya ada jelaskan tentang jenis-jenis. Dia punya OCD adalah lain daripada yang tipikal. So kita boleh cakap yang kita unspecified OCD lah. So doktor ataupun psikiatris yang dapat tahu yang dia ada sequencing ni, dia punya simptom-simptom ni, dia mengganggu kehidupannya sebab dia tak boleh nak berfungsi secara di aktiviti harian pun terganggu, bukan? So dia dapat tahu tentang aktiviti harian dia terganggu sebab dia ada dalam dia punya pemikiran tu obsesi. Kalau saya tak buat ni, mesti ada benda yang tak baik berlaku kat saya. Saya rasa macam itulah kan, betul kan? Apa yang mengganggu kehidupan Khadijah kalau sesuatu yang dah dipatternkan, sesuatu yang dah dirancang tak berlaku? Saya akan jadi sangat gelisah sebab saya rasa saya kena juga ikut pattern yang saya dah buat tu. Dan saya akan stuck dalam otak dan saya akan habiskan dalam 3 hingga 5 jam setiap hari untuk menyusun sampailah rasa macam benda tu betul. Maksudnya saya akan tulis, susun balik. Tapi last benda dalam senarai tu tak boleh capai pun semuanya. Maksudnya dia macam tak masuk akal pun lah. Maknanya itu adalah rancangan awak, macam bayangan awak yang kita kena buat benda ni semua. Tapi sukar untuk dicapai pun sebenarnya. Dan termasuk juga rutin harian. Contohnya orang bangun tidur, dia dah tahu, gosok gigi, mandi. Saya setiap kali bangun, saya kena buat pattern dulu. Jadi saya akan ambil masa yang sangat lama untuk siap. Saya selalu lambat, saya selalu susah nak siapkan task dalam masa yang diberikan. Dan sebab tu juga saya mula jumpa doktor lah. Sebab dekat sekolah rendah, sekolah menengah, diploma, degree semua, saya mesti orang yang last hantar assignment. Saya mesti akan hantar lagi lambat daripada orang lain. Okey. Maknanya masa tu mungkin tak nampak sangat sebab masa dalam belajar kan, kita tengah belajar, hantar assignment lambat tu adalah bukanlah biasa, tapi benda tu berlaku. Tapi bila dah masuk zaman kerja, barulah awak perasan yang sebenarnya ini mengganggu rutin harian awak. Okey Khadijah, kita banyak lagi sebenarnya nak tahu pengalaman Khadijah sendiri, tapi kita nak rehat seketika, kembali selepas ini hanya di Hello Doktor. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Sekarang jam 6.17 lebih kurang. Maknanya kita dah pun hampir sampai di segmen yang terakhir, tapi banyak lagi kita nak kongsikan sebenarnya kepada anda semua. Terutama sekali inilah segmen untuk kita rungkaikan kaedah rawatan yang terbaik kan. Kadang-kadang mereka dah tahu dah situasi masing-masing, sama ada critical, sama ada mungkin mereka berada pada tahap yang boleh diselamatkan jika dengan beberapa kaedah dan sebagainya. Syazima mungkin boleh kongsikan apa kaedah terbaik mengikut kepada situasi OCD yang mereka alami. Okey. Kaedah terbaik yang mengikut research adalah kita bagi patient ambil ubat dan kita bagi dia psikoterapi juga. So kita ada kaedah di mana kita buat psikoterapi, exposure, response prevention therapy. So kita akan expose pesakit kepada benda yang trigger diorang dan kita akan menghalang mereka daripada membuat compulsion ataupun benda-benda perbuatan kompulsif. So secara berperingkat, bukan terus macam tak ada. Secara berperingkat dalam satu tempat yang sangat selamat. So bersama dengan doktor, dan kita akan cuba kurangkan dia punya anxiety bila dia dapat kita menghalang mereka daripada buat compulsion dia. Sebab bila kita ada compulsion tu akan mengurangkan anxiety yang kita hadapi sebenarnya. So tetapi itu adalah untuk temporary saja. Tapi sebenarnya akan kalau kita buat compulsion lagi banyak, kita punya OCD akan jadi lagi teruk sebenarnya. Jadi adakah possibility kalau contohnya mereka dah dilakukan rawatan, dah dah cure ataupun dah mungkin menunjukkan improvement dari segi tindakan mereka, boleh terjadi lagi OCD yang seperti mana tahap sebelum ini?
yang lebih serius mungkin? Ada kemungkinan besar yang mereka boleh jadi balik. So kena juga kena ada latihan lah. You kena ada datang untuk follow up dengan doktor, tengok check in, sebab kadang-kadang bila pesakit terlalu stres ataupun dia ada menghadapi masalah baru, dia akan terjadi balik benda yang sama. Macam contoh perubahan hormon juga mungkin akan melibatkan mereka mengalami situasi yang lebih teruk. Okey, kita nak raikan juga pandangan ataupun soalan dari Facebook kita. Kak Bit katanya bila pakar dah diagnose dia ada OCD lepas dengar history dari kecil sampai kini, dia diberi ubat makan. Berapa lama asbab makan ubat tu dia boleh menjadi normal, atau berapa peratus jaminan boleh kembali normal? Okey, ini kita cerita pasal kalau didiagnose dan diberi ubat, berapa lama ubat tu mungkin boleh menjadikan dia sebagai seorang yang normal. Macam saya cakap, ikut tahap keseriusan OCD. So, saya cakap kalau you tahap keseriusan yang sangat teruk, memang akan ambil masa yang lama. Tetapi kalau mild tu masih okey lah. Kita boleh stop dia punya ubat dan tengok kalau terapi saja boleh berkesan ke tak. So, macam tu. Baik. Khadijah pula, apakah rawatan yang sedang dijalani sekarang ni? So, saya kena ambil ubat dan juga psikoterapi. Dan sebenarnya dua saja ni tak cukup. Kita juga perlukan support, sokongan daripada orang sekeliling. Dan juga yang paling penting, kita kena terima diagnosis tu dan kita kena usaha untuk cuba lawan. Okey, berapa kali secara kalau dalam seminggu tu, dalam sebulan tu memang berapa kali awak perlu dapatkan dan berjumpa dengan pakar? Kalau sekarang ni saya jumpa dalam sebulan sekali. Masa mula-mula tu 2 minggu sekali. Ada nampak perubahan yang berlaku dalam kehidupan Khadijah? Ada. Masa mula saya 2018 tu saya diagnose. Masa tu saya memang pelajaran saya sangat terkesan. Saya kena extend 2 semester masa degree dan saya grad pun lambat. Tapi alhamdulillah kiranya boleh grad. Saya dah hampir nak berhenti belajar sebab teruk sangat masa tu. Jadi dalam masa belajar yang awak jumpa pakar? Betul. Okey, masa tu siapa yang memberi dorongan maknanya untuk tidak bersifat denial, pergi jumpa pakar dan ambil satu tindakan yang yalah, this is the best decision yang untuk anda mendapatkan rawatan daripada pakar? Masa tu saya sendiri rasa dah teruk sangat. Saya rasa sebab saya sebenarnya diagnose OCD sekali dengan MDD, Major Depressive Disorder. So masa tu saya dah rasa sangat benci pada diri sendiri, saya dah ada suicidal thoughts dan saya dah rasa saya memang kena I need help lah, saya perlukan bantuan. Jadi saya bertekad pergi juga jumpa psikiatris dan alhamdulillah dia diagnose. Dan waktu untuk terapi tu lamalah. Sebenarnya dia satu perjalanan yang bukan senang. Kita nak terima, kita nak lawan, kita nak faham, kita nak bagi orang sekeliling kita faham. Jadi bukan mudah lah, bukan mudah. Dan sebab orang nampak OCD ni macam kelakar je, apa dia buat tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya kesan kepada kehidupan dia sangat besar. Betul, hari ini kita dengar sendiri kan apa yang sebenarnya dialami oleh Khadijah. Dan kabarnya sehingga disebabkan perkara itu berlaku, kini Khadijah ada grup support yang awak sendiri tubuhkan. Mungkin boleh kongsikan juga bagaimana untuk mereka mengetahui tentang grup support yang diadakan tu? So, sekarang ni saya adalah antara pengasas support.app. Jadi apa yang kami buat ialah kami kumpulkan orang macam saya yang ada diagnosis dan kami akan train diorang. Kami akan dapatkan training tu daripada United Kingdom untuk diorang menjadi accredited peer supporter. Jadi orang yang ada mental illness ni dia boleh bantu orang lain yang mungkin dekat Facebook yang dia tak tahu saya ni ada OCD ke tak, ada penyakit mental ke tak. So dia boleh cakap dengan orang yang dah training ni untuk bantu dia lah. Ini satu platform di mana kalau mungkin anda, yelah kadang-kadang kita ni takut terus nak jumpa doktor. Macam tadi Syazimah kata, kalau mereka yang takut tentang environment tu tak rasa tak selamat, macam mana nak pergi hospital kan? Jadi sebelum itu mungkin ada group support yang boleh bantu sama ada clarifikan apa feeling yang mereka alami sekarang ni kan, insyaAllah. Okey Syazimah, kita punya objektif adalah untuk tidak menakut-nakutkan mereka di luar sana, mereka yang ada ke tak ada OCD ataupun menganggap diri sendiri ada OCD, untuk berjumpa, untuk ke depan jumpa dengan pakar, diagnose bersama dengan pakar. Apa pendekatan yang terbaik untuk mengajak mereka semua di luar sana? Okey, jangan rasa takut. Kami bukannya nak buat apa-apa pun, kami akan hanya interview saja. Nak kenali pesakit dan dapat tahu kalau betul-betul ada tak simptom-simptom OCD ke tak. Kalau tak ada, alhamdulillah. Mungkin ada masalah kesihatan mental yang lain ataupun ada anxiety issues ke, kita boleh bincang dulu. Jangan rasa risau sebab kami bukannya nak
buat terapi terus. Tak. Kami akan explain, kami akan bagi tahu mereka apa yang akan berlaku dan baru aja kami akan nasihat apa yang perlu dibuat. So, jangan cuba kalau kita nampak ada kaum keluarga yang ada masalah seperti ini, apa yang kita kena buat adalah bagi nasihat untuk berjumpa dengan pakar dulu ya sebelum kita self-diagnose. Ya, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Syazima berkongsi banyak dari awal tadi sehingga ke saat ini. Khadijah, apa yang ingin disampaikan kepada mereka di luar sana yang mungkin apabila Khadijah ceritakan situasi Khadijah, mereka alami simptom ataupun feeling yang sama, perasaan yang sama. Silakan. Okey. So, nasihat saya kepada mereka yang rasa macam helpless. Sebab kalau memang betul-betul ada OCD, kita akan rasa sangat keseorangan, kita rasa tak faham kenapa kita macam ni, mungkin kita ada rasa benci dengan diri sendiri. Saya sangat galakkan untuk dapatkan bantuan. Cuba sedaya upaya untuk dapatkan bantuan. Kalau ada kenal dengan orang tersayang yang memang nampak dia ada simptom ataupun ciri-ciri orang ada OCD dan memang nampak memberi kesan yang sangat teruk kepada hidup dia, galakkan dia untuk dapatkan bantuan ataupun bawa dia untuk dapatkan bantuan. Jumpa pakar psikologis ataupun jumpa pakar psikiatris untuk dapatkan diagnosis. Ya, itu dia dari Khadijah dan kita nak juga raikan pandangan daripada rakan Facebook kami. Jom sama-sama kita saksikan. Majdah Mohammed katanya, anak kenalan saya mula ada simptom OCD pada umur 14 tahun. Beliau mengalami masalah was-was dalam solat sehingga mengganggu pelajaran dia. Tak dapat fokus dalam kelas, prestasi merosot dan menyebabkan beliau mengalami low self-esteem. Dan keadaan berlarutan sehingga beliau berumur 15 tahun. Apabila ibu bapa membawa beliau berjumpa pakar untuk rawatan, mesej untuk semua ibu bapa. Kesan awal masalah ini pada anak-anak. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak kepada Majdah Mohammed yang berkongsi juga kepada kita dan kedua-dua tetamu kita, Syazima dan juga Khadijah, hari ini berkongsi tentang OCD. Pakar psikologi kita Syazima dan juga antara pesakit OCD yang kehadapan untuk berkongsi apakah situasi yang sebenarnya dialami oleh mereka ini. Kepada anda semua, teruskan bersama dengan kami pada minggu hadapan untuk topik yang seterusnya iaitu bronkitis. Terima kasih kerana support kami di Hello Doktor. Saya Anim Izzati. Assalamualaikum.